Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sambung perbincangan dalam kuliah yang kedua berkaitan dengan sembelihan zakatul syar'iyyah, dan itu dalam subtopik sunan zakat. Itu tentang apakah perkara-perkara sunat semasa melakukan sembelihan. Awalan ihsanu zabhu wa yakuna bisunni sikin qabla zabh wa zabhu bisur'ah liyakuna asra'u fi khurujir ruh. Maksudnya kita membuat ihsan terhadap haiwan sembelihan semasa melakukan sembelihan dengan menggunakan pisau yang tajam, supaya dan juga mempercepatkan sembelihan tersebut untuk mengeluarkan roh, dan juga memotong waqata'al halqum wal mari' ma'al wadajain liyakuna asra' li khurujid dam war ruh, dan juga memotong keempat-empat halqum, mari' dan juga wadajain supaya roh itu cepat keluarlah. Dan darah itu, bila darah keluar dengan banyak, maka roh haiwan itu akan cepat hilang. Yang kedua, taujihu zabiha ilal qiblah inda zabhiha, itu menghadap ke arah kiblat semasa melakukan sembelihan. Wada'u zabiha ala jambiha al-aysar marfu'atul ra'si li'annahu ashal ala zabih fi akhli sikin bil yamin wa imsak ra'siha bil yasar. Meletakkan penyembelihan semasa melakukan sembelihan tu, meletakkan badan haiwan itu di sebelah kiri dia dan meninggikan kepala supaya mudah untuk menyembelih haiwan berkenaan. Okey, yang keempat, tuwajihu zabih wa zabihah nahwal qiblah li'anna tazkiyah ibadah. Seboleh-bolehnya kedua-dua, iaitu penyembelih dan juga haiwan sembelihan itu menghadap ke kiblat kerana penyembelihan ini merupakan satu ibadah. Dan kalau dibacalah sampai ke nombor 9. Okey, makruhat az-zakat. Seterusnya adalah perkara-perkara makruh dalam semasa menyembelih. Yakrahu 'inda zakat ma yali an yahidda zabih as-sikin wal bahimah tanzuru ilaih. Maksudnya kita menajamkan haiwan itu, menajamkan as-sikin, itu apa as-sikin, menajamkan pisau di depan haiwan yang lain ataupun di depan haiwan sembelihan itulah, supaya dia rasa gerun. Itu pun adalah perkara makruh. Au yuzabbihul bahimah wal ukhra tanzur ilaiha, ataupun semasa penyembelihan kita buat sembelih itu, maka kita sengaja suruh haiwan lembu lain tu melihat. Contohnya lembu yang kedua tu melihat sembelihan dilakukan. Itu pun adalah perkara makruh kan. Sebab tu kalau kita tengok, kalau dalam proses penyembelihan moden ataupun yang tradisional, mereka akan mengasingkan seekor lembu. Kalau kat kampung, biasanya tempat sembelih tu jauh di antara yang pertama dengan yang kedua, supaya haiwan ini tidak akan bau darah, ataupun sebab dia pun ada perasaan. Dan bila kita menyembelih haiwan itu di depan kawan dia, maka kawan akan menimbulkan rasa takut haiwan tersebut. Au yuzabbihul hayawan bi'alatil qalah au yaksur unuqul hayawan au yasluhu qabla an takhruj ruhu, ataupun kita kita menyembelih menggunakan pisau yang tumpul, ataupun yaksur unuqul hayawan, ataupun kita memenggalkan kepala haiwan. Sabar-sabar lah kan, potong.
Maksudnya haiwan itu masih belum mati sepenuhnya, tapi kita dah potong tengkuk dia, ataupun kita dah uh, ataupun kita dah awal-awal lagi kita dah apa ni, kita dah kupas dia punya kulit. Maksudnya benda itu menyakiti haiwan tersebut kan. Maksudnya haiwan itu tak mati lagi, tapi kita dah potong kepala dia, ataupun kita dah kita dah kupas kita dah kupas dia punya kulit dan sebagainya. Jadi benda itu menyakiti haiwan. Kerana sepatutnya kita biarkan dulu haiwan tu mati dulu, barulah kita menguruskan benda tersebutlah. Au at-tawajjuh bizabihah li ghairi al-qiblah, ataupun kita menghadapkan zabihah di ghairi qiblah. Kita tidak menghadapkan haiwan semasa buat penyembelihan itu, tidak menghadap kiblat. Muharramatu zakah, perkara-perkara yang diharamkan semasa melakukan sembelihan. Yuharrimu fi zakah ma yali. Awalan, zabahul hayawan mubahul akli ghairi aklihi lama fihi minal abthi wa idha'atil mal. Yang pertama adalah perkara yang diharamkan melakukan sembelihan haiwan, tapi bukan kita nak makan haiwan tu. Sebenarnya ada seorang sahabat di antara kita pernah tanya. Dia tanya baru ni dalam kuliah, dia tanya dalam tutorial, bagaimana seorang itu dia dah sembelih haiwan yang halal untuk dimakan, contohnya sembelih lembu, tetapi dia telah mensia-siakan haiwan tersebut. Jadi perbuatan itu adalah haram. Walau bagaimanapun haiwan yang disembelih itu, kalau orang lain tengok haiwan tu dah sembelih, cukup syarat dan sebagainya, dah sembelih dah, putus halkum, marik dan juga arwah dajjal, ataupun putus halkum dan juga marik, maka haiwan tersebut boleh dimakan. Namun perbuatan yang dilakukan oleh penyembelih yang mensia-siakan haiwan sembelihan itu adalah haram. Thaniyan, az-zabhu bis-sinni awil azmi awil zufri, ataupun memotong menggunakan gigi, tulang ataupun kuku. Itu juga adalah perkara yang diharamkan. Habsul hayawan au qatbahu wa ja'alahu hadafan, menahan haiwan dan menjadikan dengan tujuan ar-rimayah. Maksudnya kita menjadikan haiwan itu sebagai satu tebusan untuk kita saja nak panah. Maksudnya untuk sehingga haiwan itu mati. Kita dah tangkap rusa, kemudian kita dah tak sangka, kemudian kita saja nak bukan lastik lah, macam kita nak rimayah, kita memanah haiwan tersebut sehingga haiwan itu mati, sedangkan haiwan yang kita mampu untuk maqdurun alaih, mampu kita tangkap, maka haiwan itu perlu disembelih seperti biasa. Dia termasuk dalam az-zakatu al-ikhtiyariyah, bukannya az-zakatu al-ittirariyah. Nombor 5 adalah zakarusmu ghairullah inda zabhi. Maksudnya dia telah penyembelihan yang dilakukan bukan dengan tidak menyebut nama Allah ke atas sembelihan tersebut. So haiwan tersebut adalah haram dan haram untuk dimakan. Okey, zakatul ma'juz seterusnya adalah zakatul ma'juz anhu. Okay. Zakatul maqdurun alaih takuna bizabhi awin nahri kama sabaq.
Zakatus sayd wal ma'juz anhu minal hayawanat wa tuyur takunu bijurhihi fi ayyi mawdi' min badanihi kasahmin aw rasasin wa nahwihuma mimma yasilud dam. Zakatul ma'juz ataupun sembelihan apa dipanggil penyembelihan juga tetapi di al-ma'juz yang diharuskan. Az-zakatul maqdurun alaih takuna bizabhi aw bin nahri. Maksudnya penyembelihan yang kita mampu pegang ataupun yang mampu kita maqdurun, perkara yang mampu kita tangkap benda tu, maka perlu dilakukan penyembelihan seperti biasalah, sama ada bizabhi ataupun awin nahri. Wa zakatus sayd wal ma'juz anhu minal hayawanat, seperti kita memburu ataupun yang al-ma'juz anhu, tak silap saya perkara yang dimaafkan ke atasnya, ataupun nanti saya betulkan balik al-ma'juz anhu minal hayawanat wat tuyur, tapi maksudnya di sini adalah haiwan yang, contoh haiwan tu burung ke atas kan, ataupun tupai. Yang tupai ataupun burung lah, burung yang duduk di atas pokok. Jadi macam mana kita nak tangkap burung? Jadi kita menggunakan senapar. Kalau sekarang zaman sekarang ni kita gunakan senapar, menyebabkan burung itu terluka. Bila kita pergi tengok burung tu dah mati. So adakah burung itu boleh dimakan? Tu persoalan dia. Jadi pada ketika itu sekiranya penembak itu telah melihat haiwan itu mati, maka haiwan itu adalah halal untuk dimakan. Jadi ini adalah hadis yang menceritakan seterusnya. Dalam hadis ni dia menceritakan bahawa ada kaitanlah dengan zakatul ma'juz anhu. Okay, seterusnya zakatul janin. Zakatul janin zakatu ummihi. Wa in zukiyat ummuhu wa kharajin min butuniha hayyan wajaba an yuzakka li'annahu infasala anha wa bihi hayah. Wa in zukiyat ummihi wa haraja mayyitan fahuwa halal yu'kal bila tazkiyah li'anna al-janin juz'un min ajza'il والزكاة قد أتت على جميع أعضائها فيحل أكلها كلها. عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال زكاة الجنين زكاة أمه أخرجه أبو داود والترمذي. Dalam tentang zakatul janin, contohnya kita menyembelih lembu yang betina kan. So bila kita dah sembelih, kita tengok rupanya haiwan tersebut munting. Jadi kita belah perut dia. Sekiranya haiwan tersebut telah mati ataupun janin dalam perut ibu lembu itu sudah mati, maka hukumnya boleh kita makan. Halal untuk dimakan haiwan tersebut. Namun sekiranya didapati apabila kita buka sarung ataupun haiwan tu, janin itu masih lagi hidup, maka haiwan itu, janin itu perlulah disembelih seperti biasa. Zakatul janin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul janin zakatu ummihi. Penyembelihan janin itu adalah penyembelihan ibu adalah sembelihan janin. Jadi apabila
hadis ni menunjukkan bahawa apabila haiwan itu telah disembelih, lembu tu dah mati, kemudian kita melihat anak itu mati, maka haiwan itu, janin itu juga halal untuk dimakan lah. Cincang buat gulai. Okey, seterusnya ma yazbahu bilil ghanais wal a'yan. Haiwan yang disembelih oleh gereja-gereja ataupun perayaan-perayaan. Iza lam yasma'u minal kitabi annahu summiya ghairullah 'inda zabhi kal masih wal aziz fa inna zabihatahu halalun. Wa imma iza sami'a minhu tasmiyah ghairillah fa minal fuqaha yahrum zabihatihi li'annaha mimma ahlu li ghairillah. Jadi sekiranya kita tidak mendengar ahli kitabi menyebut nama Allah semasa melakukan penyembelihan, maka haram kita memakan daging tersebut. Tapi sekiranya kita mendengar penyembelih itu ahli kitab menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, maka sembelihan tersebut adalah halal. Okey, faham jelas? Seterusnya zabihatul majusi wa min mathilihi. Ini adalah penyembelihan yang dilakukan oleh ahli majusi dan juga geng-geng dia lah ataupun seumpama dengannya. Ikhtalafal ulama fi zabihatul majusi fal akthirun yamna'u min akliha li'annahum musyrikun wa qala al-akhirun hiya halalun li'anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala sinnu bihim sunnatul ahlil kitab. Dalam hal ini ulama berbeza pandangan tentang penyembelihan yang dilakukan oleh ahli majusi. Ada di kalangan mereka yang menegah, tak bagi makan, halang untuk memakan, menegah kita untuk memakan sembelihan tersebut kerana mereka merupakan termasuk dalam golongan ahli musyrikun. Namun ada pandangan ulama yang lain mengatakan ianya adalah halal kerana Nabi SAW qala sinnu bihim sunnatun ahli kitab. Penyembelihan mereka adalah menyerupai dengan penyembelihan yang dilakukan oleh ahli kitab. Seterusnya adalah zabihatul majnun. Ikhtalafal fuqaha fi hukmi zabihatul majnun wa min fi hukmihi ala ra'yain. Al-awwal al-Hanafiyyah wal-Malikiyyah wal-Hanabilah wa muqabil al-Azhar 'inda asy-Syafi'iyyah wal-Zahiriyyah wal-Idhabiyyah qala la tahillu zabihatul majnun. Jadi jumhur itu haram, tak sah sembelihan dilakukan oleh orang gila. Manakala pandangan yang kedua itu Asy-Syafi'iyyah fil Azhar wal Imam fil Azhar
والإمامية والزيدية قالوا تحل زكاة المجنون مع الكراهة. Kisah persembelihan itu dilakukan oleh orang gila tetapi dengan al-karahah, dengan tegahan, berbentuk tegahan. وما ذبح إليه أصحاب الرأي الأول الحنفية ومن معهم القائلون باشتراط العقل في الزكاة هو أرجح لأنه الزكاة من الأمور التعبدية التي يجب على المسلم الالتزام بأحكامها كما أنها تحتاج إلى نية ولا يتحقق ذلك إذا كان الذابح مجنونا أو سكرانا أو صبيا غير مميز. Jadi pandangan yang pertama tadi kan, jumhur tadi kata mereka mensyaratkan al-aqlu, berakal itu sebagai salah satu syarat dalam penyembelihan, dan pandangan itu adalah pandangan yang rajih kerana penyembelihan ini adalah satu-satunya perkara yang berkaitan dengan at-ta'budiyah yang wajib untuk orang Islam iltizam, berazam dengannya ataupun mengikut hukum hakamnya. Okey, seterusnya az-zabihatul murtad. Mal hukmu idza irtadda syakhsun 'anil Islam hal yasihu wuqu'i az-zabih minhu ikhtalafa al-fuqaha fi hukmi wuqu'i zakah fi murtad ala ra'yain. Al-awwal li jumhur al-fuqaha al-hanafiyyah wal malikiyyah wal syafi'iyyah wal hanabilah wal zahiriyyah wal imamiyyah wal zaidiyah wal ibadiyyah haitsu qalu la tahillu zabihatul murtad li'annahu kafir لا يقر على دينه فلا تحل ذبيحته كالوثني لأنه لا تثبت له أحكام أهل الكتاب لأنه لا يقر بالجزية. والثاني للثوري والأوزاعي وإسحاق حيث قالوا تباه ذبيحة المرتد إذا تحول إلى اليهودية أو النصرانية لأن من تولى قوما فهو منهم. Man tawalla qauman fahuwa minhum. Okey, ini adalah zabihatul murtad dan murtad. Okey, ada dua pandangan. Ada pandangan yang pertama kata memang tak sah lah, jadi tak sah persembelihan yang dilakukan oleh orang murtad kerana dia telah kafir dan telah keluar daripada ajaran Islam. Kedua, As-Sawri, Auza'i wa Ishaq dia kata tubahu zabihatul murtad apabila harus ataupun halal zabihatul murtad apabila dia telah menukar ke agama Yahudi ataupun Nasrani. Okay, sebab dia termasuk dalam ahlul kitabi. Okey. Seterusnya adalah zabaih ahlul kitab al-Yahudi wan Nasara. Okay. Hukmu zabaih ahlul kitab al-Yahud wan Nasara huwa halalun. Semua saya rasa semua faham. فقال الله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. Makanan kita halal bagi diorang dan makanan diorang adalah halal bagi kita. Sekiranya ada sebarang persoalan boleh tanya. Okay. Atharu zakah fi hayawanul marid al-mushraf 'alal maut. Yang itulah maksudnya ini adalah fahal tu'atharu zakah fil haywan wat tayr alladhi ashrafa 'alal maut wal halak min shiddatil marid wa hal yajuzu tanawulihi wa aklihi am la. Apakah hukumnya sekiranya kita melakukan sembelihan terhadap haiwan yang nak mati dah. Maksudnya haiwan tu dah nak mati dah. Apa hukum dia? Boleh ke tak kita menyembelih haiwan tu sakit kemudian kita sembelih? Boleh ke tak boleh?
الرأي الأول للحنفية والمالكية في المشهور عنهم أو الزيدية والإباضية قالوا الحيوان المريض التي أشرف على الموت والحلق تؤثر في الزكاة ويحل أكله إذا تحرك ولو حركة خفيفة وخرج منه الدم. Dia kata haiwan yang sakit ni dah lama dah. Contohnya lembu tua kan. Lembu tu dah tua dah, uzur dah. Jadi ataupun lembu yang telah dilanggar kan. Adakah boleh kalau kita sembelih dia? Ataupun contohnya lembu. Kalau zaman sekarang ni kan ada yang berpenyakit kan lembu. Contohnya lembu yang sakit kuku mulut tu kan. Adakah lembu itu boleh dimakan sekiranya disembelih? Okey, sebab saya pernah ada satu kes di kampung saya. Dia nak buat majlis perkahwinan tapi nak guna modal yang sikit. Jadi dia membeli daging lembu yang dia ketahui bahawa lembu itu adalah lembu memang ada sakit kaki mulut lah. Jadi apabila lembu tu dah disembelih, dia ambil bahagian, dia tak ambil lah bahagian muka, kepala dia tak ambil, kaki pun dia tak ambil. So dia ambil yang bahagian badan saja. Jadi saja nak cerita lah kan. Jadi pada waktu tu apabila orang masyarakat dah tahu mungkin dia nak jimat. Jadi bila masyarakat tahu maka ramai yang tak hadir ke majlis tersebut lah dan menyebabkan pembaziran berlaku. 2 kawah muka lah dibazirkan sebab orang tak datang dan juga majlis tu berlangsung tetapi berlaku pembaziran. Jadi berbalik kepada kita cerita tadi, halal ke tidak? Hukumnya adalah halal. Kalau ikut jumhur, boleh dimakan sekiranya ada walau harakatan khafifah wa kharaja minhu ad-dam. Sekiranya ada gerakan, walaupun gerakan itu sikit-sikit je kita nampak kaki tu gerak gedik-gedik sikit-sikit dan terkeluar daripada darah atau bila kita sembelih tu keluar darah, maka hukumnya adalah halal. Okay, ar-ra'yu tsani li Syafi'iyyah wal Hanabilah wal Imamiyyah wa riwayat al-Imam Malik qalu la yahillu akluhu wa la tu'athir fihi zakat. Tak halal untuk dimakan. Wala tu'athir fihi zakat dan tidak memberi kesan kepada sembelihan tersebut. Maksudnya tak boleh makanlah. Jadi hukumnya adalah bangkai. Okey. Setakat ni sahaja dahulu kuliah yang kedua. So kita dah berakhir sehingga kuliah yang kedua. Sekiranya antum ada persoalan ataupun ada yang tak jelas dalam mana-mana ana punya slide, boleh tanya melalui WhatsApp di dalam WhatsApp Halal Haram tu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.